Kesedaran masyarakat tentang bencana gempa dan tsunami perlu diteruskan dari masa ke semasa agar masyarakat terutama penduduk di kawasan berisiko gempa lebih bersedia dalam berdepan bencana. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata tindakan segera masyarakat menyelamatkan diri dapat mengelak kehilangan nyawa. Beliau ditemui media selepas merasmikan program kesedaran awam dan tablet top exercise gempa bumi dan tsunami di Lahad Datu. Menurut Datuk Madius, pemilihan daerah Lahad Datu bukan sahaja disebabkan daerah itu pernah dilanda gempa bumi, malah berikutan tahap kesedaran dan siap siaga penduduk yang masih lemah. Katanya situasi itu dapat dilihat menerusi reaksi penduduk yang tidak berusaha menyelamatkan diri ketika ujian amaran bencana alam dibunyikan baru-baru ini. Yang lebih penting lagi ialah supaya community khususnya di daerah Lahad Datu ini menjadikan berangkalian berlaku gempa bumi ini sebagai sesuatu sebagian daripada hidup seharian. Dan ini bukan sahaja untuk community sebagai satu persediaan, tetapi juga kepada semua pihak, to all stakeholders, termasuklah the planners yang melibatkan bangunan dan infrastruktur. Lahad Datu dilanda gempa bumi berukuran 5.8 skala Richter pada 1976 dan mencatat gegaran lemah pada Februari dan Mac tahun ini. Dalam pada itu, Datuk Madius berkata kerajaan meluluskan 15 juta ringgit untuk memantapkan lagi sistem pemantauan dan pengesanan gempa bumi di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata kerajaan yang ditunjangi Barisan Nasional BN berjaya membawa banyak pembangunan di Sabah. Menurut Datuk Musa, kerajaan mempunyai pelbagai program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan untuk seluruh negeri ini seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air, serta pembangunan masjid dan surau. Mengenai pelancaran projek PEN Borneo yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 24 April ini, Datuk Musa berkata projek itu membuktikan kerajaan persekutuan menepati janji membawa pembangunan jaringan jalan raya di Sabah. Beliau berucap merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan merasmikan mesyuarat cawangan berkelompok pusat daerah mengundi Batu Putih di Dewan Batu Putih Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Musa yang juga Ketua Perhubungan UMNO Sabah mahu pemimpin dan ahli UMNO di negeri ini sentiasa bersatu padu dengan mengukuhkan kesepakatan agar UMNO terus relevan di hati rakyat. Katanya, UMNO sebagai sebuah parti terunggul di negara ini akan terus berusaha memberi perkhidmatan terbaik kepada seluruh lapisan rakyat. Mangsa kebakaran di Tanah Merah Batu 2 Jalan Apas dan Blok 10 Kampung Titingan Darat di Tawau diingatkan supaya mengikuti piawaian ditetapkan Majlis Perbandaran Tawau MPT jika membina semula rumah mereka. Ia bagi memastikan aspek keselamatan lebih terjamin selain mencegah kebakaran daripada berulang. Wakil Rakyat Apas Dato' Taufik Abu Bakar Titingan berkata penduduk di kawasan itu perlu mengambil iktibar kejadian kebakaran yang telah memusnahkan sebanyak 183 rumah dan mengakibatkan 1,217 orang kehilangan tempat tinggal. Beliau menegaskan perkara itu ketika ditemui media sempena Majlis Penyampaian Bantuan kepada mangsa kebakaran di Tawau. Dalam pada itu, Dato' Taufik yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak yang tampil memberikan bantuan untuk meringankan beban mangsa kebakaran. Jadi kita amat merasa bersyukur dalam keadaan warga mangsa menghadapi kesedihan dan mereka kehilangan segala-galanya. Banyak rupanya pihak-pihak yang prihatin dan tampil untuk meringankan bebanan mangsa-mangsa tersebut. Antara pihak menyampaikan bantuan adalah kerajaan negeri melalui Jawatan Kuasa Bencana Alam, Pusat Zakat Sabah, Baitumal, Biro Kebajikan UMNO Malaysia, Badan Bukan Kerajaan dan syarikat-syarikat persendirian. Para pengusaha dan bakal pengusaha kraftangan di Sabah digesa mengambil langkah bijak untuk mempatenkan hasil kraf mereka dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO. Pengurus Kumpulan Pusat Kraftangan Sabah PKS, Zaitun Bakri berkata, pihaknya bersedia membantu para pengusaha dan bakal pengusaha kraf di Sabah untuk mendaftarkan produk kraf mereka.
Menurut Zaitun, galakan mendaftar hak cipta harta intelek berkenaan adalah untuk memelihara hak para pengusaha kraft dan boleh membuat tuntutan royalti jika ada pihak meniru produk mereka. Sehubungan itu, semua produk kraft di bawah PKS akan diletakkan di bawah Biokraft Sabah sebagai tanda perniagaan dagangan di negeri Sabah. Kita berharap juga semua produk-produk kita ini kita akan juga memberi mereka cap dagang. That's why kita minta pengusaha-pengusaha kita kalau boleh apa yang produk-produk baru yang mereka buat mesti mereka IP. Okey, iaitu dengan MyPo. Sebab Pusat Kraft Tangan semua yang kita punya produk di sini kita bagi IP. Zaitun memberitahu media selepas merasmikan penutupan bengkel pembangunan kraft produk kraft dalam hiasan dalaman di Keningau. Seramai 83 peserta dari seluruh negeri menyertai bengkel selama 5 hari berkenaan bermula 11 April lalu. Bengkel yang diadakan julung kali ini bertujuan mendedahkan para peserta tentang kepentingan serta impak yang boleh mempengaruhi nilai kebolehpasaran produk setelah melalui proses tertentu, khususnya cara pembungkusan produk. Apabila kami sudah mempelajari tentang macam mana atau bagaimana membungkus packaging dalam sesuatu produk, jadi ini secara langsung kami boleh apply kepada kami punya produk, macam mana membungkus produk kami dengan lebih baik, lebih indah, lebih cantik untuk dipandang. Selama 5 hari ini, kakak ada berpeluang belajar juga tentang packaging. Di mana packaging ni amat penting bagi kakak untuk pelajaran untuk kakak, untuk packaging kakak punya produk sendiri. Kumpulan sasar bagi bengkel ini terdiri daripada inkubator, bekas pelatih PKS serta pejabat-pejabat zon yang telah menamatkan latihan asas dan lanjutan di bawah program khas golongan Bumi Putra Minoriti. Ahli UMNO perlu seia dan sekata untuk berhadapan dengan cabaran politik masa kini, khususnya isu-isu berkaitan dalaman parti. Ini ditegaskan Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Seri Ghazali Ibrahim. Datuk Seri Ghazali berkata ahli UMNO dan rakyat juga perlu bijak menilai kesahihan maklumat yang diperoleh di media sosial dan blog agar keamanan dan kemakmuran yang dinikmati terus berkekalan. Katanya pelbagai cubaan pihak luar dengan melempar fitnah tidak berasas untuk menjatuhkan dan melemahkan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bila berucap merasmikan mesyuarat berkelompok cawangan-cawangan UMNO bahagian Beaufort 2016 di Dewan Pamusa Beaufort. Dalam pada itu, Datuk Seri Ghazali mahu UMNO bahagian Beaufort melipat gandakan usaha bagi mempertahankan kerusi sedia ada sekaligus memperbaiki prestasi pada pilihan raya umum ke-14. Katanya, UMNO bahagian Beaufort juga perlu memenangi semula kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Klias bagi memudahkan rakyat di kawasan tersebut menikmati pembangunan sama seperti kawasan Dun lain. Terdahulu, Ketua UMNO bahagian Beaufort, Datuk Isnin Haji Aliasni menegaskan UMNO bahagian Beaufort akan terus menyokong dan mempertahankan kepimpinan Datuk Seri Najib demi kesinambungan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Lebih 500 perwakilan menghadiri mesyuarat berkenaan. Kepimpinan UMNO Tenom meminta bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta mereka yang terlibat menggembar-gemburkan isu One Malaysia Development Berhad 1MDB memohon maaf kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia susulan kenyataan Menteri Luar Arab Saudi Adel Al-Jubeir pada Khamis lalu yang menegaskan 2.6 bilion ringgit itu sememangnya pemberian Raja Arab Saudi kepada Datuk Seri Najib atas inisiatif beliau memperjuangkan Islam. Ketua UMNO bahagian Tenom Datuk Rubin Balang menyatakan sesungguhnya pendirian Teguh menyokong kepimpinan Datuk Seri Najib selama ini terbukti benar dan meminta Tun Mahathir serta pihak terlibat memalukan Datuk Seri Najib untuk memohon maaf dalam isu tersebut. Memang benar adalah bantuan ikhlas dan tanpa mengharapkan apa-apa daripada kerajaan Arab Saudi. Jadi saya harap mana-mana pihak termasuk Tun Mahathir untuk menarik balik tuduhan-tuduhan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sementara itu, Ketua Pergerakan UMNO Wanita Tenom, Datuk Ramajan Sulaiman Han, turut bersetuju agar Tun Mahathir serta konco-konconya memohon maaf kepada Datuk Seri Najib serta seluruh rakyat Malaysia. Tun Mahathir dengan orang-orang yang tertentu dan kuncu-kuncunya harus
memohon maaf kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan saja meminta maaf kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi meminta maaf kepada rakyat Malaysia kerana telah merosakkan reputasi kita di mata dunia. Datuk Rubin dan Datuk Rahmajan ditemui media selepas merasmikan program Jiwa Murni Anjuran Pergerakan Wanita UMNO Tenom di Tenom. Sementara itu, Pergerakan Wanita UMNO Tenom sentiasa siap siaga untuk menghadapi cabaran politik dan kini terus memperhebatkan gerakan mendekati ahli di peringkat akar umbi. Demikian menurut ketuanya Datuk Rahmajan Sulaiman Han. Datuk Rahmajan berkata kepimpinan wanita UMNO Tenom giat turun padang ke seluruh pelosok kampung bagi mendengar permasalahan rakyat untuk mencari penyelesaiannya. Dia berkata pihaknya mengadakan program mendekati rakyat secara berterusan dengan pelbagai pengisian dan pendekatan. Datuk Rahmajan berucap pada program Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Tenom yang bertemakan Bersama Rakyat di Hatiku di Tenom yang dirasmikan oleh Ketua UMNO Bahagian Tenom, Datuk Rubin Balang. Beliau mengulangi pendirian wanita UMNO Tenom menyokong dan berdiri teguh bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman untuk terus mengemudi pentadbiran negara dan negeri ini. Pada masa sama, Datuk Rahmajan menyatakan komitmen Pergerakan Wanita UMNO untuk mempertingkatkan usaha ke arah menyatupadukan rakyat di peringkat akar umbi. Selain tugas menjaga keselamatan, anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM turut melaksanakan aktiviti kemasyarakatan menerusi program Jiwa Murni bersama Yayasan Kebajikan Suria YKS di Tuaran. Seramai 100 anggota pasukan bantuan gugusan Semarang Peninjau dan gugusan Semarang Peninjau TLDM menjayakan program itu. Pegawai Laksana Pasukan Gugusan Semarang Peninjau, Lieutenant Azri bin Bakar berkata antara skop program tahunan Jiwa Murni TLDM adalah membersihkan kawasan Yayasan Kebajikan Suria, membuat tempat rehat, membaiki surau dan fasiliti sedia ada serta mengecat bangunan. Kadang-kadang masyarakat setempat ni tak tahu ataupun dia tak mengenali kami di TLDM di sini di Kota Kinabalu. Jadi program ini kami buat bagi mendekatkan jurang antara kami antara masyarakat setempat dan juga anggota TLDM. Dan juga samping itu juga ini sebagai satu peluang pada kami untuk berkhidmat kepada masyarakat dan juga memberikan bantuan apa yang boleh kami buatlah. Sementara itu, Guru Besar Sekolah Agama Suria Haji Awang Rablah Salil mengalu-alukan lebih ramai pihak untuk bersama membantu golongan kurang berkemampuan dan anak yatim piatu YKS. Kami sentiasa mengharapkan pada masa-masa akan datang akan lebih ramai lagi lah pihak-pihak pertubuhan, persatuan bukan kerajaan dan orang-orang tertentu akan terus tampil membantu yayasan ini bagi memulihkan anak-anak ini. Kalaupun dia tidak bergerak terlalu laju ke hadapan, sekurang-kurangnya dia dapat bergerak seiring dengan insan-insan yang berada di luar Yayasan Kebajikan Suria ini. YKS yang ditubuhkan pada tahun 1996 dan dipengerusikan oleh Datuk Raya Erom menjaga 150 orang anak berumur 7 hingga 17 tahun yang bersekolah di Sekolah Agama Suria dan Sekolah Agama Rakyat Suria di Tuaran. Seterusnya, ikuti senarai acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Seawal pukul 6 pagi ini akan berlangsung Little Free Run 2016, sempena ulang tahun ke-16 Bandaraya Kota Kinabalu di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Pukul 8 pagi ini pula akan diadakan program Learn to be Genius bersama Genius Adiputra di Auditorium Kompleks Pentadbiran Persekutuan Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 10 pagi ini, Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Persatuan Bomba Sukarela Kampung Cenderamata II akan diadakan di Likas. Akhir sekali, malam penyampaian hadiah Karnival Sukan UMNO peringkat negeri Sabah akan berlangsung di perkarangan bangunan UMNO Negeri Sabah, Kota Kinabalu pada pukul 8 malam ini.
Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Putih. Silakan.